Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah istimewa kerana nuzul Al-Quran yang merupakan penurunan Al-Quran berlaku di dalamnya, dan menurut sejarah, wahyu yang pertama telah sampai kepada baginda Rasulullah SAW di dalam bulan Ramadan, iaitu sebelum hijrah ketika Nabi Muhammad SAW sedang berada di Gua Hira. Puasa atau saum adalah ibadah yang diajarkan di dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 185. Dan perkataan Al-Quran itu sendiri di antara lain bermaksud yang dibaca, ya. Namun yang kita perlu sentiasa ingat adalah Al-Quran tersebut merupakan ijaz atau mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling besar ataupun yang paling signifikan. Kalau Nabi-Nabi sebelumnya diberi mukjizat seperti mencelikkan orang yang buta, iaitu bagi Nabi Isa AS, ya, atau memahami bahasa haiwan dan jin bagi Nabi Sulaiman AS, Nabi Muhammad SAW pula telah diberikan Al-Quran yang terkandung di dalamnya butir-butir sejarah manusia yang hidup sebelum zaman beliau lagi, daripada Nabi Adam sehinggalah kepada Nabi Isa. Hal inilah yang membuktikan kemukjizatan Al-Quran dan tanda keluarbiasaan kenabian dan kerasulan baginda tersebut. Al-Quran sebagai mukjizat diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tanda kebenaran mesejnya kepada manusia, iaitulah kita semua. Dan hal ini amat genting kita fahamkan hari ini, di mana pola pemikiran manusia ramai, ya, yang dipengaruhi oleh kebendaan dan kurang kepercayaan terhadap perkara-perkara yang gaib. Sebagai contoh, satu perkara yang berlaku selepas zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya termasuklah perkara-perkara yang hanya dalam masa 100 hingga 200 tahun kebelakangan ini sahaja diketahui, ya. Itu termasuklah fenomena-fenomena dan penemuan-penemuan di dalam bidang sains dan teknologi yang berbagai. Di kalangan para pengkaji, ada yang menyatakan bahawa ada lebih 1000 ayat-ayat yang menggambarkan tentang subjek sains dan teknologi di dalam Al-Quran, iaitu melebihi bilangan ayat-ayat di dalam bidang-bidang ilmu sains dan kontemporari yang lain. Dan yang menakjubkan lagi ialah surah Al-Alaq yang merupakan yang mula-mula sekali diturunkan, sebenarnya boleh dilihat sebagai yang menceritakan tentang fenomena embriologi ataupun pertumbuhan janin di dalam diri manusia, di samping menceritakan asal-usul manusia sebagai organisme yang hidup berjasad. Seperti yang dikatakan di dalam surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Saudara dan saudari sekalian, penciptaan manusia secara biologinya hanya diketahui oleh ahli-ahli saintis sekitar 150 tahun yang lalu. Namun, mukjizat dan kelebihan wahyu yang disampaikan melalui Jibril kepada Rasulullah SAW telah pun menyatakan perkara ini lebih 1400 tahun yang lalu. Seterusnya, surah ini mengingatkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala lah yang telah memberikan manusia segala ilmu, termasuk ilmu sains dan teknologi yang berbagai tersebut, dan bukannya manusia sendiri yang memperolehi ilmu-ilmu yang dikatakan itu. Di dalam surah yang sama juga telah dinyatakan bahawa Allah telah mengetahui juga di dalam ilmu-ilmunya bahawa tetap akan ada manusia yang melampaui batas, ya, yang melihat dirinya sudah cukup dengan apa yang dihajatinya. Seterusnya, Allah menerangkan betapa jelas akan dapat kita semua lihat akan ada orang-orang atau kumpulan-kumpulan yang melakukan keburukan mahupun keingkaran, walaupun telah nyata perbezaan di antara kedua-dua perkara tersebut kepada mereka di dalam Al-Quran. Dalam konteks sains dan teknologi, peringatan ini amat kritikal kerana tanpa bimbingan prinsip-prinsip syariat seperti yang ternyata di dalam Maqasid Asy-Syariah misalnya, manusia boleh sahaja terpesong, lalai dan apa dengan sekian banyak teknologi yang Allah telah anugerahkan kepada kita semua hari ini. Lihat saja penyalahgunaan Facebook, tenaga nuklear, ilmu kimia dan lain-lain lagi di sekitar kita. Saudara-saudari, sama-samalah kita menjaga batas-batas akhlak
kita di bulan yang mulia ini agar Madrasah Ramadan tahun ini benar-benar mendekatkan kita kepada fitrah kita yang asal dan sama-sama akan kita raikan semasa Idul Fitri nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahkan ilmu dan amal sempena kehadiran bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Dapatkan buku Madrasah Ramadan pengajaran dari pelbagai dimensi dengan harga istimewa. Layari www.ikimniaga.my atau hubungi talian yang tertera.